Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Apa perasaan korang bila anak korang berjaya? Korang gembira ataupun jealous dan sakit hati? Kalau korang rasa jealous dan sakit hati, better korang pergi check sebab macam ada something wrong je. Sebab apa Nina tanya macam tu? Sebab inilah yang Nina nak cerita kejap lagi. Seorang ayah ni, dia sanggup bunuh anak dan isteri dia sebabnya anak dia lagi berjaya daripada dia. So anak dia ni seorang bintang kecil lah dekat Amerika dan pendapatan dia pun besar daripada ayah dia. Tapi tak tahulah kenapa si ayah ni rasa ego dia tercabar sangat dan kemudian dia nekat untuk habiskan nyawa ahli keluarga dia sendiri. So kalau korang nak tahu macam mana full story tentang kisah ni, korang kena tengok video Nina sampai habis. Tapi sebelum tu, kalau korang peminat cerita jenayah, misteri, sejarah dan sebagainya, korang boleh subscribe di bawah sebab Nina ada banyak lagi kisah-kisah menarik yang Nina akan kongsikan, Nina akan bawakan pada video yang akan datang. Rasanya macam dah panjang sang intro ni kan. So without wasting any time, let's get started. Judith Barsi adalah seorang kanak-kanak yang berbakat dan merupakan bintang kecil di Los Angeles. Pada usia dia 10 tahun, dia dah muncul lebih daripada 70 buah iklan, beberapa program TV dan suara dia pernah menjadi suara latar animasi The Land Before Time. Tapi di sebalik kehidupan dia yang orang nampak sempurna, sebenarnya dia dengan mak dia sangatlah takut dengan ayah si Judith ni. Joseph ni memang problematik lah sebab dia ni kaki botol, panas baran dan selalu pukul Judith dengan mak dia. Kalau mak ayah tu normal, dia akan bangga kalau anak dia berjaya, betul tak? Tapi si Joseph ni pelik sebab semakin anak dia berjaya, semakin benci dia dengan anak dia. Joseph ni juga pernah beritahu dekat kawan-kawan dia yang dia teringin sangat nak bunuh ahli keluarga dia. Sampailah pada tahun 1988, dah sekian lama sangat si Joseph ni simpan niat dia nak bunuh family dia, akhirnya dia buat juga. Judith dilahirkan di Los Angeles pada tahun 1978. Sebenarnya mak dan ayah dia ni merupakan imigran daripada Hungary yang melarikan diri daripada penaklukan Soviet pada tahun 1956. So mak dia bernama Maria, manakala ayah dia pula bernama Joseph. Semasa diorang dah tinggal dekat Los Angeles, Maria ni tertarik dengan artis-artis Hollywood dekat sana. Dia rasa diorang ni macam special. So dia pun terfikir dia nak anak dia jadi macam diorang juga sebab masa depan anak dia akan cerah. Tapi ada satu masalah dekat sini sebabnya Maria dengan suami dia cuma imigran je. So diorang ni tak ada pengalaman dalam bidang industri. So macam mana dia nak buat bagi anak dia masuk dalam bidang tu? Jadi fikir, akhirnya Maria ni decide untuk ajar anak dia sendiri dalam bidang lakonan. Dia ajar anak dia cara macam mana nak bercakap dan jaga postur badan. Pada masa ni abang kepada Maria yang bernama Joseph tak yakin yang anak saudara dia ni akan berjaya. Bagi dia peluang Judith nak menang tu ibarat 1/10, nisbah tu kecil sangat. Tapi Maria tak give up untuk train anak dia sampailah Judith ni berjaya cipta nama dia sendiri dalam industri. Jadi Judith ni pun mula terlibat buat kali pertama dalam bidang industri adalah semasa dia menjadi model dalam sebuah iklan. Masa dia terpilih tu bukannya dia pergi uji bakat ke apa, tapi dia terpilih secara kebetulan. Masa tu ada satu production ni tengah syuting dan kru diorang ni ternampak si Judith ni tengah main luncur ais. So diorang rasa Judith ni macam comel je dan dia pun expert meluncur atas ais. Jadi diorang pun jemputlah Judith ni untuk menjadi sebahagian daripada iklan diorang. So bermula dekat sinilah kejayaan Judith ni sebagai seorang pelakon semakin berkembang. Sebenarnya kalau korang nak tahu, Judith ni dia ada masalah kekurangan hormon dan dia terpaksa ambil suntikan hormon. Disebabkan Judith ni dia kurang hormon, so dia lambat membesar dan suara dia pun masih lagi kecil. So pengarah casting bila first time tengok Judith, dia rasa Judith ni macam istimewa dan diorang berebut nak jadikan dia sebagai pelakon dalam filem diorang. Sebabnya badan Judith ni kecil dan dia sesuai untuk bawa watak yang lagi muda daripada usia dia. Walaupun pada masa tu dia dah umur 10 tahun kan, tapi dia boleh bawa watak umur ke 7-8 tahun. Bila Judith ni dah semakin berjaya, dia banyaklah menolong family dia, terutamanya dari segi pendapatan kewangan lah. Dalam setahun je, Judith ni boleh dapat duit sebanyak $100,000 guys. Jadi duit yang Judith ni dapat, mak ayah dia pun telah beli sebuah rumah yang selesa lah untuk diorang tinggal. Rumah tu ada 3 bilik tidur dan rumah ni terletak di San Fernando Valley. Masa ni Maria dah happy sangat-sangat sebab impian dia nak tengok Judith tu berjaya akhirnya menjadi reality. Segala usaha dia untuk ajar Judith rupanya tak sia-sia. Even abang dia sendiri pun tak yakin yang anak saudara dia akan menang. Tapi yang happy ni Maria seorang je. Suami dia tak, makin teruk perangai. Semakin meningkat kejayaan anak dia, semakin dia membenci, semakin dia menghina dan semakinlah dia mendera anak dan isteri dia. Kalau dekat luar, Judith ni disayangi ramai dan kedatangan dia tu dinanti-nantikan. Tapi di sebalik glamour dia tadi, bila dia dekat rumah, dia selalu jadi mangsa dera ayah dia. Joseph juga pernah ugut dekat Maria. Dia kata yang dia akan bunuh Judith biar si Maria ni sengsara. Kawan kepada Joseph ni sendiri mengaku yang Joseph pernah cakap kat dia lebih daripada 100 kali yang dia teringin sangat
sangat nak bunuh Maria. So kawan dia macam, okay, kau cuba bawa bertenang. Kalau kau bunuh dia, anak kau macam mana? Tapi Joseph jawab, aku akan bunuh Judith juga. Bukan kawan Joseph je yang cakap pasal niat si Joseph ni nak bunuh family dia. Maria juga pernah cakap dekat kawan dia pasal benda ni juga. Disebabkan perangai suami dia yang kata apa makin lama makin teruk ni, so Maria ni telah pun menyewa sebuah apartmen yang tak jauh lah daripada rumah dia, supaya dia dengan Judith ni dapat melarikan diri daripada Joseph pada waktu siang. Kalau masa tu si Joseph ni buat perangai nak cari pasal kan, dia akan bawa Judith terus lari ke apartmen tadi. Walaupun teruk macam mana pun layanan suami dia dekat dia sampai nak ugut nak bunuh diorang berdua ni, tapi si Maria ni tak pernah tinggalkan suami dia. Pernah dulu ada satu kejadian yang mana si Judith ni tengah main layang-layang, tak ada angin, tak ada ribut, bapak dia datang terus rampas layang-layang tadi. Lepas tu dia cakap dengan Judith ni budak manja, tak reti nak share barang. Dikatakan punca kenapa Joseph ni jadi macam ni sebabnya ego dia tercalak. Jadi bagi dia sepatutnya jadi tempat family dia bergantung dekat dia. Dia lah orang yang patut mencari nafkah untuk family dia, bukan anak dia. Tapi disebabkan si Judith ni dah ambil peranan dia sebagai ketua keluarga, so dia macam, aku tak boleh biarkan benda ni macam ni, aku kena kontrol family aku macam mana yang aku nak. Jadi Joseph ni kan dia jenis yang panas baran, so dia kerap lah bergaduh dekat bar, dan dia pun pernah kena tangkap dengan polis sebanyak 3 kali. Puncanya sebab dia drive kereta dalam keadaan yang mabuk. Tapi sekalipun dia tak pernah didakwa di mahkamah atas kesalahan penderaan. Tak lama lepas tu Joseph ni dapat rasakan yang macam Maria ni cuba nak larikan diri daripada dia. So dia fikir dia kena buat sesuatu supaya diorang ni tak buat hal. So masa tu Maria dengan Judith ni nak fly ke Bahamas sebab si Judith ni ada filem lah, dia nak kena shooting dekat sana. Jadi sebelum diorang nak keluar daripada rumah tu, korang tahu tak apa ayah dia buat dekat dia? Ayah dia letak pisau ni dekat leher dia dan ugut, kalau kau tak balik ke sini, aku akan potong leher kau. Jadi masa diorang keluar daripada rumah, manager si Judith ni memang dah tunggu dekat luar dah. Masa ni juga ayah dia pesan sekali lagi, Judith jangan lupa apa yang aku pesan tadi. Tiba-tiba si Judith ni terus menangis. Jadi manager dia macam, sebenarnya apa yang jadi kan? Dia pun tak tahu apa sebab. Korang bayangkan budak tu dah semangat nak pergi syuting filem, mood dia dah happy-happy, tiba-tiba bapak dia yang tak guna ni boleh spoil mood dia macam tu je. Maria ni sebenarnya dia pernah luah, dia pernah ceritalah dekat jiran dia, dia kata dia sebenarnya tak boleh tinggalkan Joseph. Sebenarnya bukan dia tak nak tinggalkan Joseph ataupun bukan sebab disayangkan Joseph, tapi dia kata kalau dia nekat tinggalkan Joseph, Joseph ni akan cari dorang, buru, bunuh dorang dan akan bakar rumah dorang. So dia kata dia tak ada choice dan dia terpaksa stay dalam hubungan yang toksik ni. Disebabkan Judith ni selalu kena dera dengan ayah dia kan, so dia jadi stres apa semua, berat badan dia pun jadi semakin bertambah dan dia keraplah cabut bulu mata dia. Sampai perbuatan dia ni dia punya manager perasan tau. Dia pernah juga beritahu dekat kawan dia yang dia takut nak balik ke rumah sebab ayah dia tiap-tiap hari mabuk dan dia tahu yang ayah dia nak bunuh mak dia. Kemudian pada Mei 1988, masa tu si Judith ni ada uji bakat lah, tiba-tiba dia menangis tau. So manager dia ni rasa pelik dan terus nekat nak bawa dia pergi jumpa psychiatry, dan benda ni memang dia terkejut sangat sebab doktor sahkan yang si Judith ni memang ada kesan penderaan. Jadi manager dia ni pun laporkanlah kes ni kepada Jabatan Kanak-Kanak dan Perkhidmatan Keluarga di Los Angeles. Tapi Maria cakap dekat Jabatan Kanak-Kanak tu yang dia sebenarnya memang ada plan nak tinggalkan Joseph, lagipun dia dah ada rumah lain kan, so dia kata tak payahlah risau. Jadi jabatan tu pun tutuplah kes sebab ya Maria akan take action untuk keluar daripada hubungan toksik tadi tu. Jadi diorang fikir kes ni dah pun settle, tapi sebenarnya tak lama lepas tu Judith dengan Maria telah dibunuh dengan sangat kejam. Pada awal pagi 25 Julai 1988, Joseph telah masuk secara diam-diam ke dalam bilik tidur anak dia dan dia tembak Judith semasa si anak dia ni tengah tidur. Maria yang masa tu tengah tidur, bila terdengar je bunyi tembakan tu, dia terus terbangun dan berlari ke arah bunyi itulah nak pergi tengok anak dia. Dan masa dia berlari nak ke bilik anak dia tu, dia bertembung dengan suami dia dan masa inilah dia pun ditembak juga oleh suami dia sampai mati. Lepas anak dan isteri dia dah pun tak bernyawa kan, Joseph masih tinggal serumah dengan jasad diorang yang dah tak bernyawa ni selama 2 hari lagi. Sampailah pada pagi 27 Julai lebih kurang pukul 8.30 pagi, tiba-tiba jiran diorang ni terdengar bunyi tembakan datang daripada rumah Joseph. Jadi jiran diorang ni pun buat report polis, kata diorang dengar bunyi tembakan datang daripada rumah Maria dengan Joseph. So bila polis sampai dekat sana, polis ternampak jasad Joseph ni yang dah berdarah-darah sebab ditembak diri dia sendiri di garaj rumah diorang. Sebelum Joseph ni bunuh diri, dia sempat tahu simbah petrol dekat mayat anak isteri dia, lepas tu dia bakar diorang. Jasad Maria dengan anak dia dijumpai berada dalam rumah, Judith dekat atas katil, manakala si Maria ni pula dekat hallway rumah. Jadi polis tak boleh nak ambil apa-apa tindakan sebabnya suspek utama dalam kes ni dah pun bunuh diri sebab dia pengecut. Cerita ni memang mind blowing Makin berjaya anak dia, semakin dia sakit hati. Memang pelik sangat-sangat kan. Kalau si Judith tu masih hidup, mungkin sekarang ni dia dah jadi bintang popular dah dekat Hollywood tu. So guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.